أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Qul amantu billahi summa istaqim. Muslimin, muslimat, khususan pengerusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa, tidak juga kita lupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita terus istiqamah berdoa kepada Allah agar diri kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, rakan taulan, jiran tetangga, kenalan yang kita kenali, semuanya diberi jaminan keselamatan, keamanan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan pada malam ini setelah ditangguhkan pertemuan ini dengan izin Allah. Kita mulakan malam ini dengan sama-samalah kita betulkan niat seperti yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal seseorang akan dilihat apa yang ada di dalam hati masing-masing. Kenapa hadir ke masjid malam ni? Kebetulan pihak Maib telah membenarkan seluas ruang masjid untuk didatangi, maka saya hadir. Ini belum cukup lengkap. Kenapa hadir ke masjid? Alhamdulillah pihak Maib membenarkan solat berjemaah seluas masjid. Saya hadir kerana Allah, lillahi ta'ala. Maka pelihara baik-baik setiap kerja baik kita, amal soleh kita, khususnya ibadah. Bila tidak diletakkan betul-betul kerana Allah, semuanya rugi, bagaikan debu-debu halus yang berterbangan sahaja. Setelah kita betulkan niat, bila kita ingat Allah, ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadikan diri kita ni sentiasa orang yang mengucapkan alhamdulillah. Walaupun kita berhadapan dengan perkara yang kita tidak suka, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa kita bersyukur ketika suka, ketika diuji kita tetap bersyukur? Kerana yang pertama, status kita sebagai hamba, maka sedarlah diri. Sebagai hamba, dia kena terima semua apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bila kita diuji, kita kena ingat ada orang lebih berat ujiannya daripada apa yang menimpa diri kita. Jadi mudah-mudahan peringatan awal ini akan menyebabkan kita semua lebih bermotivasi untuk hidup di saat umur yang tinggal baki ini. Jangan putus asa. Dan wajarlah kita syukuri di saat umur tinggal baki ini Allah tetap memberi nikmat kesihatan, dan yang paling utama ialah di saat ini Allah terus
menganugerahkan kita nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, syukur. Maka kita buktikan syukur nikmat Allah ke atas kita, Islam dan iman ini. Kita terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca dan menyambung pengajian kitab yang bertajuk Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, tulisan Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan, yang telah terjemahkan dalam bahasa Melayu, mengenal lebih 90 perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Di dalam kitab ini, Syekh Muhammad Jibril menyenaraikan ada 47 perintah. Di dalam kitab ini disenaraikan ada 51 larangan tegahan Allah SWT kepada kita yang ada dalam Al-Quran. Kuliah kita yang terakhir, kita telah menamatkan bab perintah yang ke-7 tentang makanan halal dan haram. Maka malam ini selesai sahaja kuliah yang lalu, senarai perintah, kita kembali semula melihat tajuk larangan. Maka malam ini kita menyambung pengajian bab yang ke-8 atau larangan yang ke-8 yang bertajuk mengubah kandungan wasiat. Muka surat 706. Ini sangat bagus sebab di kalangan kita ni termasuk saya bakal meninggalkan bumi yang fana ini. Sama ada harta benda yang kita tinggalkan itu difaraidkan atau diwasiat atau dihibah, dihadiah dan sebagainya. Ini sangat penting dan lebih penting lagi anak-anak kita. Sebab itu bila kita mengaji ini, kita tahu anak-anak bagaimana. Ya, belum tentu. Contohlah, kalau tuan-tuan tengok anak saya yang selalu ikut saya tu, itu bidang pengajian Islam tu, 2-3 benda saya tanya soalan asas pun dia tak boleh nak jawab. Budak pengajian Islam. Saya bagi benda asas, tak boleh jawab. Jadi anak-anak ni kita lah kena ingatkan mereka. Baik, kita mula. Bab ke-8, mengubah kandungan wasiat. Menurut Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan, menurut undang-undang perwarisan Islam yang juga dikenali sebagai faraid, aset-aset orang Islam yang telah meninggal dunia akan diserahkan kepada waris-waris yang berhak berdasarkan bahagian yang telah ditentukan. Maka wasiat pewarisan Islam ini, bahasa yang kita faham, harta, faraid, ini asasnya kita tahu. Meninggal sahaja ibu dan ayah, maka harta-harta peninggalan itu akan diwariskan yang namanya harta faraid. Walaupun harta itu hanya sebuah motosikal yang buruk. Kalau semua adik-beradik nak basikal yang buruk tu, motosikal buruk tu dia mau, maka terpaksalah yang nak memiliki motosikal itu nilai semula, sama ada dia bayar atau dia tak mampu, dia jual, agihkan. Itu yang berlaku kadang-kadang rumah pusaka, tanah pusaka terpaksa dijual. Sebab yang inilah sebabnya. Dan kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Kecuali 10 adik-beradik kata, ni rumah ni kami tak mau, ambil kat kamu. Maka halal. Satu orang anak dia waris satu rumah pusaka dengan kebenaran, keredaan semua adik-beradik dia. Sebagai contoh, sekiranya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan hanya seorang bapa, seorang isteri, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki, selepas pembayaran semua hutang beliau, aset-aset beliau akan dibahagikan menurut hukum faraid seperti berikut. Bapa 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan baki harta dalam nisbah 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian, kita ni suami, ditakdirlah kita pergi dulu. Kalau kita ada bapa, ada isteri, ada anak perempuan, ada anak lelaki, pertama-tama sekali yang tinggal ni mereka kena faham, selesaikan hutang kita dulu.
Ini kalau zuriat keluarga yang duduk dalam faham agama ni selesai masalah. Selesai. Bagi buka balik rekod-rekod hutang, kok kereta lagi 3 bulan nak habis, full settlement, atau dia ada istilahnya pinjaman secara Islam automatik. Cuba cek balik. Kadang-kadang kalau si mati ni meninggal, hutang kereta mesti dibayar. Kadang-kadang hapus kira, dia ada sistem perbankan Islam. Itu semua kena semak. Termasuklah tuan-tuan, hutang bil air, bil elektrik. Itu paling, rumah ni kami tak duduk dah, ini ayah kami duduk. Tengok dalam peti box, bil elektrik ada, bil air ada. Ayah kita bubuh Astro pun ada bil, kita buat dak aja. Ini pun hutang ayah kita. Jadi anak-anak ni kena peka dalam bab ni. Bukan kita aja yang kena peka malam ni. Jadi hutang kita mesti disenarai pendekkan. Ahli keluarga mesti tahu. Dedahkan. Jangan malu-malu. Sebab lagakkan kita menanggung, membayar, memikul tanggungjawab hutang ini di hadapan Allah SWT di Yaumul Mahsyar, mencari orang yang kita hutang itu. Maka kita mesti maklumkan, isteri kena tahu, anak-anak semua kena tahu. Tambah-tambah di umur kita, umur saya. Tuan guru kita, Ustaz almarhum Ustaz Saifuddin bin Asri, dipanggil menghadap Allah dalam usia 56 tahun. Kalau umur saya 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7 tahun lagi kalau ikut umur Ustaz Saifuddin. Iyakah? Kawan saya umur 45 dah pergi menghadap, 40 dah pergi menghadap Allah dah. Jadi kita ni bila-bila masa, jangan bertangguh dalam kita menyenaraikan hutang-hutang kita. Kalau lupa macam mana Ustaz? Lupa, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, bapa 1/6 keseluruhan harta, isteri 1/8 keseluruhan harta. Maka baki itu dilihat anak lelaki dan anak perempuan, nisbahnya 2 bahagian untuk anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan. Jadi perbahasan 1/2 ini pernah dibahaskan oleh golongan feminis. Golongan feminis ini golongan women's lift. Women's lift ni apa? Menegakkan hak wanita. Antaranya yang bergerak cergas tu, bunyi-bunyinya di tempat kita pun ada. Tapi yang pernah bersuara lantang tentang harta faraid tu, saya pernah baca satu artikel di Indonesia. Satu grup berjuang hak wanita mengatakan sudah tiba masanya wanita juga perlu diberi harta faraid yang seimbang seperti anak lelaki. Hari ini yang menyumbang dari segi pengurusan organisasi negara, pembayar cukai, bekerja, orang perempuan buat juga. Pemandu bas, tonton tengok hari ini. Orang perempuan buat bas ni dah biasa. Pilot. Saya tengok baru ni orang repair aircon saya. Ayah dia pengusaha repair aircon, bawa anak perempuan pikul tangga. Saya tanya, "Oi, entah bawa anak ni?" Memang kos wakasional dia ini, wiring. Angkut sekali. Jadi orang perempuan pun servis aircon lepas ni dah. Jadi hujah-hujah ini digunakan oleh satu kumpulan di Indonesia. Sudah tiba masanya, bukan 1/2 dah. Kami mesti sama dengan orang lelaki. Yang ini kita tolak dengan kesedaran ilmu. Hampa hujah macam mana pun, kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum. Jadi kalau mengaji lebih pun tak ada ilmu berdasarkan agama pun susah juga. Perenggan yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad Jibril, berdasarkan kes ini, kebanyakan orang Islam berpendapat bahawa wasiat adalah tidak perlu dan membuang masa sahaja. Padahal wasiat bukan sahaja digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi merupakan cara menyatakan hasrat seseorang untuk membahagikan harta pusaka kepada beneficiari tertentu selepas kematian. Beneficiari ini kepada orang-orang di bawah tanggungan dia.
Jadi rupa-rupanya selain daripada harta faraid ni, tuan-tuan kena ingat, dalam Islam dia ada satu istilah wasiat, di mana wasiat ni bukan benda yang kita tak boleh yang boleh kita abaikan. Dia ada. Dan Nabi galakkan. Hasrat ayah, hasrat bonda. Dia tahu mana anak dia yang jaga makan minum dia. Walaupun tak mengaji pandai, tapi dia ni lah yang duduk bersama dengan mak ayah. Jadi saya bagi contoh diri saya lah. Satu hari ayah saya dah meninggal, dia panggil dalam keadaan dia sakit. Duduk kami ramai-ramai, dia kata, ni ayah nak bagi tahu, rumah pusaka tu ayah nak bagi pada kakak kamu. Macam mana pandangan? Saya dengan abang saya kata, itu hak ayah dan kami tahu. Ayahlah, kakaklah yang jaga mak. Lepas ayah meninggal, dia jaga mak pula. Jadi, itu hak ayah dan kami bersyukur pada Allah. Buat apa rumah? Rumah pun dah ada sini dah. Itu yang dimasukkan di sini. Ayah kalau mati besok, rumah ni bagi pada kakak kamu. Tapi dia buat sebelum kematian, tukar nama saya siap dah. Kata Syekh Muhammad Jibril, malah yang lebih penting adalah wasiat merupakan satu mekanisme untuk membolehkan si mati ketika masih hidup memilih seseorang yang beliau percaya untuk bertindak sebagai wasi yang akan mentadbir harta pusakanya menurut hasratnya apabila dia telah meninggal dunia kelak. Malah di dalam wasiat, pewasiat lelaki dibenarkan oleh undang-undang Islam melantik penjaga bagi harta anak-anak yang masih kecil. Contoh pertama, ada syarikat besar. Saya sembang 2-3 orang yang dah mula perniagaan, dia ada catering. Saya sembang, ni siapa nak teruskan catering ni, dah tersebar ni, kira dah ada jenama, orang semua tahu, kualiti pun ada. Apa jawapan dia? Nampaknya tak ada kot, dia kata. Kenapa? Anak saya seorang pun tak minat, dia kata. Ada seorang lagi, duduk pegawai tinggi kerajaan, berjinak-jinak dengan perniagaan. Habis saja dia dah ada perniagaan, dia meniaga produk Muslim. Alhamdulillah, PKP ni dia slow down sikit. Sembang dengan dia, macam mana Haji? Besok siapa nak ambil perniagaan ni? Saya tengok anak saya seorang pun tak minat, dia kata. Jadi sebab itu, bagi orang yang ada masalah begini, dia boleh tentukan siapa yang akan diamanahkan pegang tampuk perniagaan yang telah pun berkembang ini. Gak ada rugi lah. Tu toke Kamal and Kamal pest control tu. Saya masih ingat, anaknya 3-4 orang di sekolah Mahat. Dulu naik van-vanet sumbat semua anak dia pergi hantar anak. Susah. Akhirnya Allah bagi rezeki, pest control sekali seluruh negara. Zaman time PKP ni pun pergi buat promotion di Qatar, Saudi. Dia mesej, anak dia mesej ke saya, Ustaz doakan saya. Jadi ayah dia ni masa dah berkembang bisnes ni, dah maju, dia cukup, dia kata. Dia nak tumpu program dakwah dan ibadah. Dia aktif tabligh, peringkat antarabangsa. Jadi hidup dia dah pilih dah siapa anak dia yang akan kondak. Dia ada anak sulung dia, tapi dia pilih yang satu orang ni. Jalan. Semua adik-adik kena faham. Akhirnya baru-baru ni, time PKP ni, dia pergi ziarah anak dia di Afrika, sekolah tahfiz di Afrika, sambil buat kerja dakwah, meninggal di Afrika, ke bumi di sana. Pengasas Kamal and Kamal pest control ini. Jadi anak dia yang telah diamanahkan tu jalan terus. Adik-beradik tak petikai sebab ayah dah buat keputusan. Itu contohlah. Atau satu lagi contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad Jibril, budak-budak atau anak-anak kecil masih ada. Jadi dia mengamanahkan anak yang sulung
untuk menjaga semua harta yang ada untuk adik-adik kamu besok pun boleh. Ada satu orang telefon saya baru-baru ni, ayah meninggal, sebelum meninggal dia bagi tahu kepada abang, harta ni besok dah cukup masa agihkan. Dia kata bila dah sampai tempoh kami dewasa, tak mau serah. Dia tak mau serah. Bawa mahkamah syariah pun ada juga. Jadi kita doalah tuan-tuan. Doa yang dibaca, yang ada dalam Quran, Rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak yang baik ini, tayyibah. Rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibah. Kurniakan kami zuriat yang baik ini. Perenggan yang berikutnya, kewujudan faraid atau undang-undang pewarisan Islam bukanlah bermakna bahawa seorang yang berhak mewarisi menurut faraid boleh mewarisi harta pusaka si mati dengan segera selepas kematian beliau. Dia ada banyak lagi kereta. Ya, bukan bermakna ada je wasiat ni dia boleh bolot semua. Bukan begitu. Undang-undang faraid mesti dipatuhi juga. Semua aset dan liability si mati dikategorikan sebagai harta pusaka. Ingat tuan-tuan, apa benda, tanah sekangkang kera ke, kebun royan 1 ekar ke, tapak rumah 60 kali 70, kira semua aset. Kereta Mercedes dah 20 tahun ke, kira sekali. Harta pusaka seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dipanggil sebagai harta pusaka tidak berwasiat. Manakala harta pusaka berwasiat apabila seorang meninggal dunia meninggalkan wasiat. Maknanya ayah tak sempat buat apa-apa. Kan? Ayah tidak memberitahu apa-apa. Maka semua harta itu dikatakan harta peninggalan pusaka yang tidak berwasiat. Okay. Wasiat ayah ni dia boleh guna juga lawyer. P. Ramlee dah ajak kita dah kan. Cerita apa tuan-tuan? 3 Abdul. Tuan ada harta di seberang negara. Betul? Afghanistan. Apa lagi? Last kali itu apa? Kita ingat yang itu ayah. Dia memang betul tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Tajuk kecil yang baru, muka surat 707. Hukum dan faedah wasiat. Orang Islam digalakkan menulis wasiat. Ada golongan yang bersifat sinis tentang mengapa perlu menulis wasiat dengan mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak membuat wasiat. Hadis berikut menjelaskan keadaan sebenar bahawa Rasulullah SAW telah menulis wasiat. Jadi ada orang pertikaikan, ya kan Nabi buat wasiat? Syekh Muhammad Jibril dia bagi kita satu hadis. Cuma sayangnya buku ni dia tak bagi matan hadis itu. Dia bagi mafhum aja. Diriwayatkan Talha bin Musharrif, saya bertanya Abdullah bin Abu Aufa, adakah Rasulullah SAW membuat wasiat? Dia menjawab, tidak. Saya bertanya beliau, bagaimanakah umat Islam disunatkan supaya berwasiat atau diperintahkan supaya berwasiat? Ia menjawab, muka surat 708, Rasulullah SAW berwasiat dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi tuan-tuan, memanglah Nabi tak buat wasiat, tapi wasiat Nabi itu semua selari dengan perintah Al-Quran. Jadi itulah wasiat yang ditinggalkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW, ikut semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukanlah seorang Muslim yang sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur 2 malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis dan disimpan di bawah kepalanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi orang Muslim ni, orang berilmu ni,
dia kena buat persiapan tentang pengurusan hartanya setelah ketiadaan beliau. Keluarga adalah aspek yang penting bagi masyarakat Islam, dan faraid memastikan bahawa pewasiat tidak boleh menghalang ahli-ahli keluarga yang berhak menurut Al-Quran daripada menerima pusaka. Tidak seperti undang-undang sivil, pewasiat bebas untuk menghalang ahli keluarganya mewarisi hartanya dalam wasiat. Seorang Islam hanya boleh mewasiatkan 1/3 asetnya, dan secara umumnya hanya kepada bukan waris. Hanya dengan persetujuan semua waris selepas kematian pewasiat, peraturan 1/3 tersebut boleh diatasi. Ini hebatnya Islam. Ya. Kamu tak pernah datang pun tengok ayah sakit. Kami adik-adik buat keputusan 1 sen pun kami tak mau bagi, berdosa. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Harta faraid mesti diserahkan. Cuba tengok 2 adik-beradik, 3 Abdul tu kan. Ayah tak sebut nama kamu pun, jadi kamu dapat rumah buruk ni sebagai pusaka. Itu contoh yang tak elok lah. Mana boleh. Kena bagi semua lah. Muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian. Kalau kita tengok undang-undang sivil, perkara ini boleh dibantah. Boleh cabar-mencabar dalam mahkamah. Saya tengok yang mutakhir ni, ikon bola sepak dunia, Diego Maradona. Bila dia mati, asetnya terlalu besar. Jadi anak-anak dia ni mula dah tegang. Di saat anak-anak yang rasmi ni tegang, muncul 2-3 nama lagi mendakwa, saya pun anak Diego Maradona secara biologi dia. Rupanya ramai lagi klaim. Jadi sekarang ni semua masuk file. Itu undang-undang sivil.